Dan ini kali pertama untuk kita bergabung 3 kelas. Okey, semua buka kamera, cuba tengok dulu berapa ramai. Nah, sekarang ada 30 sudah. Ada 30 orang. Okey. Sekejap ya, ada kawan-kawan kau bermasuk juga. Okey, semua sudah ready buku RBT? Sediakan buku teks seperti biasa. Buku teks semua sudah dapatkan, betul? RBT tiada model lah sebenarnya. Okey, so latihan-latihan yang akan cikgu bagi untuk RBT ni sama ada guna quizzes ataupun guna Google Form ataupun kau akan buat di buku tulis lah. Sediakan satu buku khas untuk RBT, buku tulis khas untuk RBT 1 sahaja. Okey. Alright. So, kalau semua sudah ready, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang first time mengatakan yang first time ikut kelas meet ni? Yang first time ikut kelas meet untuk RBT ni? Okey. Wafiq lagi. Okey, siapa nama pakai Benjamin tu? Okey. Sekali lagi cikgu ingatkan siapa-siapa yang pakai nama akaun yang bukan akaun dia sendiri, maksudnya dia pakai nama akaun mamaknya ga, dia buat login ni guna akaun mamaknya ga, bapaknya ga, abangnya ga, kakaknya ga. Next time, next class, tolong login ataupun masuk Google Meet ni guna ID MOE tu. Okey, tengok macam kawan-kawan kau si Fauzan tu, si Alisha. Ni semua guna dia punya akaun sekolah. Yang pakai huruf kecil ni, kebanyakannya ini bukan akaun sendiri ya. Ini adalah akaun lain, bukan akaun sekolah. Jadi kalau kau pakai akaun sekolah, yang bukan akaun sekolah, cikgu akan sebut nama kau di sini nih. Ini boleh jadi nama mamakmu, nama bapakmu, nama abangmu, kakakmu. Kalau cikgu sebut tu, bukan kau punya email sendiri ya. Orang lain lah yang cikgu panggil dalam kelas tu. Okey? Boleh. So, cikgu pesan sekali lagi, cikgu ada bagi tu dia punya senarai nama. Setiap murid ada dia punya nama ID MOE-nya, ada dia punya password. Password semua sama. ID saja setiap murid dia berbeza. Jadi kalau kau masuk guna ID tu, otomatik kau login dalam sini akan keluar nama kau sendiri. Okey, boleh ya? Alright, itu pesanan cikgu yang pertama untuk yang first time masuk kelas hari ini, terutama sekali yang masih pakai ID yang bukan ID sekolah. Tolong guna ID sekolah sebab dalam sistem Kementerian Pendidikan dia akan tahu siapa murid yang masuk guna ID sekolah, siapa yang tidak masuk. Kalau kau tidak pernah guna ID sekolah tu, Kementerian tahu yang kau tidak pernah masuk. Kementerian Pendidikan ni dia ada sistem, dia tahu siapa yang login pakai ID sekolah. Kalau kau tidak pakai ID sekolah, dia tidak, maksudnya dia akan assume kau tidak pakai lah benda tu. Dalam datanya dia tulis kosong lah kau. Kau tidak pernah guna. Sayanglah, sedangkan kau masuk Google Meet ni, tapi kau tidak pakai ID tu. Kau pakai ID mamakmu, bapakmu, kakakmu, abangmu. Sayanglah. Faham? Okay. So, yang belum guna tu, tolong guna untuk ID sekolah tu. Boleh ya? Alice 4549 tu, ini yang kau pakai ini bukannya ID sekolah. Kau login ni, kau pakai login email lain ni. Email mamak moga ni siapa yang pakai nama ni? Alice ni siapa? Mamak ke, bapak ke, atau kakak? Itu maksud dia. Okay. ID sekolah ni kau tengok kawan-kawan kau tu, kau tengok nama kawan-kawan kau di tepi tu. Semua nama huruf besar. Ada MOE di belakangnya. Muhammad Wafiq, kau tengok di belakangnya. .MOE. Itu pakai ID sekolah tu. Itu maksudnya ID sekolah. Nela Renia, tengok nama belakangnya. Ada .MOE di belakangnya. Itu dipanggil ID sekolah. Okay. Yang pakai huruf besar semua tu, itu ID sekolah tu. Okay. Boleh ya? Okay. So, hari ini kita akan sambung sikit pasal RBT. Hari itu kita belajar sampai mana sudah? Siapa yang ingat? Untuk RBT kita belajar sampai mana sudah? Type di chat sana, buka mic pun boleh. Siapa yang masih ingat? Kita kelas RBT last kita meet ni dengan cikgu 2 minggu lepas. Yang kita ada buat untuk secara bersukar. Sebelum tu cikgu kenalkan diri, mungkin ada yang nak kenal. Ada yang nak kenal cikgu kah? Siapa yang first time jumpa cikgu? Ada yang first time? Hari ni baru first time dia nampak cikgu. Ada? Angkat tangan. Oh, Benjamin. Benjamin ni juga tak tahu siapa nama. Ikon siapa nama. Okay. Siapa lagi yang first time? Buka kamera. Cikgu mau tengok muka. So, cikgu pun mau tengok juga muka kamu. Boleh buka kamera, tutup mic. Mic hanya buka bila cikgu tanya nanti. Okay. Siapa yang first time selain ni? Satu orang cikgu nampak first time datang. Okay. Oh, si Alisha pun first time masuk hari ni. Alisha Azrina. Lagi yang first time masuk hari ni? Baru first time jumpa cikgu. Cikgu kenalkan diri. Nama cikgu, Cikgu Samsul yang comel dan baik hati. Untuk makluman, cikgu banyak gunakan untuk sepanjang PKP ni. Sepanjang kau duduk belajar di rumah,
Cikgu banyak guna Meet ni salah satu kaedah yang cikgu pakai untuk mengajar. Kalau kawan-kawan kau di 4 edit 2 ni, dorang biasa sudah lah yang sudah pernah ikut cikgu punya kelas. Cikgu selalu nampak muka si Nela, si Erika ni memang tak pernah miss kelas Meet. Cikgu nampak si Amira. Cikgu kenal mana murid yang setiap kali ada Meet dia ada masuk. Untuk makluman juga, kelas Meet ni tidak wajib. Sebab kenapa cikgu tidak wajibkan? Sebab cikgu faham tidak semua murid ada telefon sendiri. Adapun yang mungkin ada telefon, dia tidak ada internet. Internetnya tidak laju. Jadi tidak boleh juga ikut. Jadi mungkin kamu yang ikut ni adalah murid-murid yang ada kemudahan telefon pun bagus. Lepas tu ada internet pun stabil. Jadi kau boleh ikut. Tapi tidak ada masalah juga sebab kelas ni setiap kali kelas cikgu akan rakam dan cikgu akan upload rakaman tu ke YouTube untuk dirujuk semula oleh murid-murid yang tidak sempat ikut ataupun mana-mana benda yang kau tidak faham yang kita sudah belajar, kau boleh tengok balik rakaman yang apa yang kita belajar tu. Cikgu memang ada satu channel yang cikgu buat. Nama channel cikgu, Cikgu Samsul yang comel dan baik hati juga cikgu channel tu. Channel tu memang khas yang tengok pun murid-murid cikgu juga. Okay. So kau boleh search nanti channel cikgu tu. Kau type saja sana, kau akan dapat nama cikgu. Ini cikgu pakai nama ni juga. Ni. Kau masuk. Dalam sini semuanya adalah video-video kelas-kelas yang cikgu buat secara Meet. Okay. So, biasanya cikgu akan bagi link lah selepas tu. Ini daripada tahun lepas semenjak PKP ni memang cikgu buat channel ni khas untuk cikgu upload semua kelas-kelas yang kita buat secara Meet. Cikgu akan upload di sana. So, kau boleh tengok balik. Ataupun kawan-kawan kau yang tak sempat tengok, dia boleh tengok balik sana lah. Dia belajar balik di sana. Faham? Boleh ya? Jelas lah pasal itu? Okay. So, kita masuk sikit. Kita belajar balik sambungan kepada kita punya topik untuk hari itu. Kita sudah belajar sampai simbol seingat cikgu, simbol-simbol keselamatan. Semua siapa yang buat hari itu latihan yang cikgu bagi last minggu lepas? Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. Cikgu ada bagi latihan dalam Google Form. Siapa yang ada buat? Dia ada 2 latihan cikgu bagi itu, aktiviti 1 dan aktiviti 2. Angkat tangan yang sudah buat. Jujur, jangan tipu. Okay, good. Okay, bagus. Alright, good. Okay, ada yang tidak buat? Siapa yang tak buat langsung tu? Cikgu boleh type di chat lah. Ataupun angkat tangan boleh. Okay, good. Alright, okay, bagus. Okay. So, hari ini kita akan sambung sedikit. Kita akan masuk kepada masih lagi tajuk di bawah bengkel. Okay, ready? Okay. Sekejap. Okay. Semua boleh tengok paparan cikgu di skrin? Boleh clear paparan cikgu? Paparan yang cikgu bagi tunjuk tu adalah buku teks. Okay. So, hari itu kita sudah belajar sampai muka surat. Muka surat berapa kita belajar hari itu? Siapa yang ingat? 8. Okay, muka surat 8. Good. Okay, semua buka muka surat 8. Last sekali buka muka surat 8. Okay, betul. Last sekali hari itu kita terangkan, kita ada belajar pasal simbol-simbol seingat cikgu. Inilah. Muka surat 8 ni. Pasal simbol dan tanda keselamatan. Betul lah? Maksudnya last sekali inilah ni. Yang cikgu cakap kita latihan yang kau buat pun pasal warna-warna ni. Betul lah? Ini sudah belajar lah. Muka surat 7 ni sudah. Okay, kita masuk kepada muka surat 8. Sekejap lah. Ada kawan kau yang baru masuk. Semua buka muka surat 8. Sambil-sambil kita Okay, ini simbol-simbol yang biasa. Untuk makluman kawan-kawan kau yang baru masuk hari ini. Untuk kelas RBT ni, pastikan kau sediakan satu buku. Cikgu ulang balik, sediakan satu buku khas untuk satu buku saja. Sama ada buku tu nanti kita akan gunakan untuk menulis nota. Tapi cikgu tidak ada bagi untuk nota dulu. Yang kedua, buku tu nanti kita akan buat untuk latihan. Satu buku saja, tidak perlu campur. Tidak perlu asing-asing buku. Okay. Ya, selain itu, cikgu akan banyak gunakan untuk online juga. Kita akan gunakan quizzes ataupun Google Form untuk RBT ni. Okay. So, hari itu kita sudah belajar sampai muka surat 7. So, hari ini kita akan sambung. Simbol dan tanda keselamatan ini sebenarnya dia punya sambungan saja. Cikgu mau bagi penerangan sedikit. Semua boleh tengok simbol-simbol dan tanda keselamatan tu. Okay. Semua buka buku teks tu, muka surat 8. Ini simbol-simbol yang
ada dalam bengkel RBT. Dan kebanyakannya selain bengkel RBT, bengkel-bengkel lain pun memang selalunya akan diletakkan simbol-simbol ni. Laluan keluar semasa kecemasan, tempat berkumpul. Okey. Ini maksudnya apa ni? Lantai licin, menjaga kebersihan, bahan mudah terbakar, alat pemadam api, dan ini simbol untuk kawasan larangan merokok. Semua tahu ke simbol-simbol ni? Ada yang nak tahu pasal simbol-simbol ni? Pernah nampak simbol-simbol ni? Simbol ni sebenarnya penting sebenarnya. Kalau kau ambil lesen nanti, nanti kalau besar sikit nanti kau ambil lesen motor kalau minta kereta, ini salah satu benda kau kena belajar. Tapi dia bukanlah simbol-simbol itulah, dia simbol-simbol keselamatan di jalan raya pun dia ada simbol-simbol. Tanda ni apa maksud dia, kau kena belajar, kena kuasai. Kenapa? Soalan cikgu, siapa yang boleh jawab? Kenapa kita guna simbol? Kenapa kita nak guna perkataan ya untuk bagi tahu orang? Kenapa kita guna simbol? Siapa yang boleh jawab? Buka mic. Cuba. Kenapa kita mesti mau guna simbol? Tidak tahu. Tidak tahu. Okey, jawapannya tidak tahu. Si Zahir cakap tidak tahu jawapannya. Okey, yang lain cuba. Saya tahu. Okey, apa jawapannya? Kenapa guna simbol? Cuba. Cuba bagi jawapan. Kenapa? Kalau tidak mau buka mic, type di chat tu. Okey, si Arika pun tidak tahu. Okey, tidak tahu. Kenapa? Cuba fikir. Ada orang peka. Okey. Apa kaitan orang peka dengan tulisan? Ada jawapannya, ada orang peka dia cakap. Okey, dapat percubaan yang bagus lagi. Alright. Cuba. Kenapa mesti mau guna simbol? Apa kenapa mesti menggunakan simbol? Dalam bengkel RBT menggunakan simbol, dalam Malasense menggunakan simbol, dalam bengkel-bengkel kebanyakannya ada guna simbol, di jalan raya guna simbol. Kenapa memakai simbol lah? Lagi? Kebanyakan tidak tahu. Okey. Alright, okey. Saya juga bocorkan rahsia dia hari ini. Okey, kenapa guna simbol? Sebab ada orang peka. Si Erika penjawab jaga orang peka. Okey, kita supaya orang tahu kecepasan. Apa tu kecepasan, Arisha? Supaya orang tahu kecepasan. Apa tu kecepasan? Perkataan baru tu. Kita dengar kecepasan. Okey. So, kenapa guna simbol? Sebab simbol adalah alat yang paling mudah untuk menerangkan benda tu dengan cepat. Faham? Kalau perkataan ni, ada ramai orang yang tak pandai membaca. Faham? Tak semua orang boleh membaca. Ada yang orang memang dia tak pandai membaca pun. Memang dah ada sekolah dia. Ataupun dia tak pandai membaca. Dan betul. Yang kedua, siapa yang buka mic tu? Mic. Cepat. Dalam satu gambar, dia boleh terangkan terus. Berbanding kalau dalam perkataan, bila dia letak perkataan, terlampau panjang mau ditulis. Kalau contoh macam ni, tempat berkumpul ni. Contoh simbol berkumpul ni kan. Kalau dia tulis, kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Panjang tu mau ditulis kalau mau letak di signboard. Faham? Jadi cara yang paling senang adalah dengan gunakan simbol. So, tulisannya pun tidak perlu banyak selepas itu. Kita boleh guna tulisan yang sedikit sahaja selepas tu. Dapat sudah menerangkan apa maksud simbol tu. Boleh? Jelas? Itu dua sebab utama kenapa guna simbol. Untuk orang peka tu, boleh jugalah. Tapi sebenarnya orang peka tak ada kaitan dengan dia menengok kan. Orang peka dia peka saja. Simbolnya bukan yang perlu didengar. Lainlah kalau benda tu perlu didengar. Okey? Tapi orang selalunya untuk orang orang tuli pula, orang buta, dia ada satu juga, dia pakai simbol juga. Siapa yang pernah nampak? Orang tuli macam orang yang buta macam mana dia dia tahu benda-benda, dia pakai apa? Siapa yang mau jawab? Pakai tongkat. Apa? Pakai tongkat. Tongkatnya macam mana dia pakai? Betul dia pakai tongkat, tapi pakai apa? Macam mana dia mau tahu benda tu mana jalan yang betul? Kalau dia mau naik lift, di mana tempat yang betul? Ini tingkat berapa dia mau tekan? Macam mana dia mau tahu? Kalau orang buta macam mana? Dia guna tongkat dia untuk apa, Zahir? Untuk makan es krim. salah. Jadi untuk apa? Cuba. Yang lain boleh cuba. Type di chat boleh? Okey, lagi? Siapa yang mau cuba? Kenapa? Macam mana orang yang buta tu, macam mana dia mau tahu simbol-simbol tu? Dia pakai macam mana simbolnya? Mana dia nampak simbol-simbol yang kita paparkan? Dia buta kan? Mana dia nampak simbol-simbol tempat berkumpul, ini kawasan kebakaran? Macam mana dia mau tahu? Alright, okey. Siapa yang pernah masuk lift di hospital? Ataupun di hotel ke? Pernah angkat tangan? Siapa yang pernah masuk lift di hospital? Okey. Kalau kau perasan, lift di hospital ataupun siapa yang pernah pergi bank,
dia ada satu laluan khas untuk orang dipanggil orang OKU. Kalau kau perasan, dia akan gunakan warna kuning macam grabel-grabel tu. Dia ada laluan dia. Dia memang khas laluan dia macam tidak rata laluan tu. Kalau kau perasan, laluan untuk orang OKU ni, untuk orang buta ni, dia ada laluan khas yang tapaknya tu tidak rata. Bila dia sentuh tongkatnya di sana, dia tahu yang itu adalah laluan dia. Itu satu. Faham? Siapa pernah nampak tu? Yang kedua, dia pakai sistem braille. Braille ni maksudnya dia pakai simbol. Kalau kau pergi masuk lift dalam hospital, kau akan nampak tu simbol-simbol dia. Bintik-bintik simbol dia. Dia bukan nombor. Dia bentuk-bentuk dia tu, itu adalah bahasa ataupun alat untuk memudahkan orang buta ni. Bila dia sentuh, biji-biji tu dia tahu, oh ini tingkat 1, ini tingkat 2 punya nombor. Tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Itu maksud dia. Faham? Siapa yang ada masalah nanti, kalau kau pergi hotel, kau pergi hospital, kau cek. Mesti ada tu. Selalunya tempat-tempat yang public ni dia akan sediakan khas untuk orang buta ni punya, supaya dia tahu di mana laluan dia khas untuk dia jalan. Kalau dia naik lift, macam mana dia mau tahu tingkat 1, tingkat 2. Itu cara orang berinteraksi. Dia panggil braille system. Faham? So dia tidak boleh nampak kan simbol tu. Jadi tapi dia boleh guna rasa, guna dia punya jari. Yang kedua dia boleh rasa guna tongkat dia. Boleh? Okey, so simbol ni sangat penting. Wui, si Erika ada lift di rumah Erika. Wah, masuk pergi rumah kan, naik apartmen tu ada lift. Bagus lah. Maksudnya kalau ada lift, selalunya kebanyakannya lift zaman sekarang dia kena sediakan khas untuk OKU. Tapi kalau macam perumahan selalunya tidak lah. Diorang tidak bagi. Selalunya yang akan dia sediakan ni macam hospital, shopping mall, dia akan sediakan laluan khas. Bank, dia akan sediakan. Memang diorang wajib sudah sediakan untuk orang OKU ni. Terutama sekali orang pekat dan orang buta lah. Alright, boleh ya? Okey. Perumahan polis tak ada letak lah sebab tak ada lagi kan polis buta apa. Kalau ada sudah polis, orang ambil yang buta, baru orang sediakan tu. Okey, seterusnya. So pasal simbol-simbol ni ada pertanyaan. Ini jangan pula kau cakap ni simbol ni orang terjatuh. Ini simbol lantai licin. Itu bukan simbol orang terjatuh. Okey, next. Di bawah dia. Ini biasa. Ini simbol-simbol yang biasa kita dapat. Alright. Seterusnya. Ini apabila berlaku, tengok muka surat 9. Buka buku teks. Kalau kau tidak ada buku teks tu, kau boleh tengok paparan di skrin tu, sama juga. Okey. Ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila berlaku kemalangan. Yang pertama, cara untuk merawat luka yang melecur. Cikgu mau test ni. Siapa yang boleh bacakan? Buka mic, siapa yang mau cuba baca? Sambil siapa yang mau cuba buka mic? Satu orang. Okey, Zahir. Okey, Zahir, baca langkah pertama. Siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, kedua. Sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey, yang ketiga. Berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Okey, good. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cikgu punya soalan. Kenapa kena siram? Type di chat ataupun yang mau buka mic, siapa yang mau cuba. Kenapa kena siram? Kenapa mesti mau siram tu? Kalau melecur, kenapa mau siram dengan air? Sebab melecur panas. Jadi kalau kasih siram air jadi sejuk. Okey, betul. Okey, good. Alright. Yang lain? Yang lain? Ada jawapan lain? Type di chat. Supaya tidak melecur. Okey. Orang ni memang melecur pun. Soalan cikgu, kenapa dia kena siram air? Supaya tidak melecur. Dah kenapa kau? Dia memang melecur pun. Jadi kenapa kena siram air? Soalannya kenapa mesti siram air? Tidak tahu. Okey. Alright. Okey, betul lah. Ya, jawapan si Zahir tadi itu betul. Sebab kan kalau melecur ni apa punca melecur? Selalunya melecur kena apa? Kena benda yang panas lah selalunya. Jadi bila benda tu panas, kita kena bagi dia, kurangkan dia punya kepanasan tu dengan benda yang sejuk lah. Faham? Jadi kalau sudah kena melecur, panas. Kau pergi siram air panas lagi, apa jadi tangan kau? Apa jadi bila tangan kau panas, sudah melecur, kau pergi siram lagi air panas. Apa jadi? Jadi apa?
Siapa boleh jawab? Terbakar. Lagilah hancurlah sampai ke daging kau tuh. Jadi hangus terus jadi masak kau punya tangan. Itu panggil terus masak kau punya tangan. Kau pernah cium daging bau masak daging kan? Daging ayam kalau terbakar apa aja punya bau. Macam itulah juga kulit kita. Kalau dia sudah kena melecur sampai ke dalam, makin dia teruk, dia akan jadi macam bau daging terbakar. Sebab kita ni ada lapisan-lapisan kulit. Okey. So, pastikan yang pertama bila terkena, siapa yang buka mic tu, tutup mic. Siap okey. Bila terkena melecur begitu, kaedah pertama mesti siram dengan air dulu. Faham? Dan pastikan air yang disiram tu air yang mengalir. Sebaiknya air mengalir. Kenapa perlu air mengalir? Kenapa kena pakai air mengalir? Siapa yang boleh jawab? Kenapa kita mesti pakai air mengalir? Kenapa tak boleh pakai air yang bertakung? Kenapa? Dapat? Supaya? Siapa yang angkat tangan tu Ayit Tiko. Kenapa? Supaya apa? Supaya? Dapat? Sejuk. Supaya sejuk. Kalau air nanti tidak. Air bertakung itu air di dalam air bertakung itu nanti suami dan ikut-ikut. Oke, alright. Oke, semua tutup mic. Oke, coba terangkan. Kenapa kita guna air mengalir? Sebab kalau kau pakai air yang bertakung tu, kesan daripada benda yang luka tu, kalau kau letak dalam air, kuman tu akan bertakung di situ-situ saja. Maksudnya dia akan kena balik ke kawasan kulit kita. Faham? Kalau kita guna air mengalir, bila dia siram benda tu, dia akan jatuh. Jatuhlah, dia terus mengalir. Tidak kembali ke sana kawasan yang sudah luka. That's why kenapa kita guna air mengalir. Boleh? Okey. Okey, seterusnya ini macam biasa sapukan krim. Selalunya kalau tiada krim, elakkanlah. Terus jumpa dengan orang yang boleh rawat. Selalunya pergi hospital ataupun klinik. Okey, yang kedua. Cuma satu orang lagi. Siapa yang mau cuba baca yang belum? Siapa yang mau cuba baca yang kedua tu? Siapa yang belum? Siapa-siapa ya? Buka satu orang mic. Ataupun angkat tangan. Siapa yang mau cuba? Untuk situasi yang kedua pula. Kalau terkena renjatan elektrik. Okey. Satu orang cuba mau? Siapa yang mau cuba? Okey, si Alice. Siapa si Alice kata buka Siapa pakai Alice 4549 tu buka mic? Satu orang. Alice? Siapa Emma Alice tu? Okey. Okey, boleh nampak paparan di skrin tu, baca. Okey. Yang pertama. Dapat? Dia tutup so dia punya. Jangan tutup. Okey. Jangan sentuh. Jangan sentuh mangsa. Jangan sentuh mangsa. Alright. Okey, yang kedua. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebar seperti kayu atau tali pinggang. Okey, good. Yang ketiga. Rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapat bantuan. Okey, dapatkan bantuan. Okey, terima kasih. Good. Alright. Okey, tengok sana. Tengok betul-betul. Kawan kau membaca dengan penuh semangat, cikgu nampak tu. Bagus satu mic. Okey, tengok betul-betul. Ini 3 langkah. Bila kena renjatan elektrik ni, dia berbeza macam kena air. Kenapa? Soalan cikgu yang pertama. Kenapa kita tidak boleh sentuh orang tu terus kalau orang kena renjatan elektrik? Kenapa? Siapa yang boleh jawab? Sendiri kena elektrik. Satu-satu dulu. Okey, Zahir dulu. Apa Zahir? Kenapa? Nanti orang tu sendiri kena elektrik dulu terus. Okey. Lagi Muhammad siapa ni? Muhammad apa ni? Cuba jawab Muhammad. Muhammad. Siapa yang
Okey. Lagi siapa lagi? Mau cuba jawapannya? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh sentuh orang yang kena lenjatan elektrik itu terus? Okey. Jawapan lain. Ada lagi yang mau cuba? Kenapa? Sebab betul lah macam saya cakap tadi, betul lah. Tidak tahu, kita pun terkena ranjatan. Okey, si Mia cakap nanti kita pun terkena ranjatan. Okey, betul. Lagi nanti kita pun terkena, betul? Alright, Erika. Oh, Erika tak tahu. Okey. Betul lah jawapan kawan-kawan ke betul? Kenapa kita tidak boleh sentuh orang yang kena elektrik ni terus dengan tangan kita? Nanti kita elektrik itu kan arus yang mengalir. Kalau kita sentuh orang yang terkena elektrik, otomatik kita pun kena. Pernah kau cas telefon terus kau rasa macam terkena elektrik? Ataupun kau pegang benda-benda yang memang elektrik, bahan elektrik di rumah, kau sentuh dia terus kau rasa macam begitu bila kau sentuh dia. Pernah kan? Situasi begitu. Kau rasa macam tekaran. Dia panggil istilahnya kau tekaran. Faham? Kalau benda-benda elektrik kita sentuh, contoh benda tu memang sudah mengalirkan arus elektrik, dia rosak ke apa, selalunya rosak lah baru dia akan alurkan arus elektrik tu. Macam tempat masak ke, apa ni, rice cooker, tempat memanas air, ataupun komputer, telefon. Kalau kita tersentuh dia rosak, dia terus boleh mengalir. Ataupun kita tersentuh wayar elektrik dan benda tu hidup, kita akan rasa dia punya renjatan. Sama, kalau kita sentuh benda yang berelektrik, confirm lah kena. Kalau orang yang kena ranjatan elektrik, kau sentuh dia, kau pun akan kena benda tu. That's why lah, kenapa step pertama bila kita tengok orang yang kena ranjatan elektrik, jangan sentuh orang tu. Cari benda-benda yang tidak mengalirkan elektrik. Apa contohnya? Tali pinggang. Jangan tali pinggang besi. Tali pinggang plastik ataupun kayu. Plastik. Yang penting benda-benda yang tidak mengalirkan elektrik. Okey? Gunakan benda tu untuk tarik dia daripada kawasan yang dia kena elektrik tu. Itu langkah pertama. Faham? Itu kenapa kita kena guna kayu ataupun tali pinggang. Itu paling senang lah, kayu, tali pinggang ataupun benda plastik. Jangan sentuh, dan yang kedua jangan gunakan benda-benda yang boleh mengalirkan elektrik. Kalau kau guna besi tarik, kau pun tekaran juga. Okey? Dan yang ketiga, seperti biasa, rehatkan dulu. Kalau tidak, baguskan dapatkan bantuan dengan orang yang lebih mahir. Alright, boleh? Okey. Seterusnya, kita tengok sedikit. Ini sedikit kedudukan buka surat 10. Kau boleh tengok ini pelan kecemasan. Ini selalunya setiap makmal memang ada pelan ni. Ataupun pelan laluan kecemasan. Untuk memastikan bila berlaku kecemasan, kita kena ikut arah laluan yang betul. Sebab biasanya kalau berlaku kecemasan ni, orang akan kelang kabut. Orang akan takut, jadi bila takut dia akan lari sembarang saja. Itulah kalau kau nampak di perumahan, rumah ke, sekolah ke, hotel ke, memang akan ada tempat yang akan dia tulis keluar, exit, laluan keluar. Dia letak lampu supaya kita tahu kalau ada berlaku kebakaran, kecemasan, kita akan ikut laluan tu. Tidak boleh guna lift. Kalau kita tinggal di perumahan yang ada lift, tempat yang ada lift pun tidak boleh guna lift masa kecemasan. Faham? So kita kena ikut laluan yang khas. Sama juga macam di makmal komputer RBT ni, dia akan ada laluan tu. Di mana pintunya mau keluar, macam mana kita bergerak supaya tidak kau langgar kawan kau bila berlaku kecemasan. Boleh? Okey. Okey, dan di bawahnya pula, ini adalah alat-alat. Dia panggil alat-alat untuk jika berlaku kecemasan. Cuma ini selalunya murid tidak pakailah. Selalunya memang alat kecemasan ni, peti pertolongan cemas ni akan digunakan ataupun diletakkan di setiap tempat. Contohnya bengkel RBT pun memang akan diletakkan. Sebab kalau berlaku kecederaan kecil yang memerlukan ubat-ubatan, kita boleh gunakan dia untuk merawat. Okey, dan ini adalah cara penggunaan alat pemadam api. Siapa yang pernah guna ni? Siapa yang ada pengalaman guna alat pemadam api? Ui, betul lah. Siapa ni yang angkat tangan ni? Muhammad Wafiq. Muhammad Wafiq pernah guna. Muhammad apa ni? Sekejap cukupin dulu muka dia pergi skrin sebesar sikit. Muhammad Adif, Muiz. Di mana kau guna Adif? Buka mic Adif. Adif buka mic. Dulu. Guna di mana? Sekolah. Di sekolah punya? Ya. Okey.
Okey, siapa lagi ada pengalaman guna alat pemadam api? Ataupun di rumahnya ada alat pemadam api? Siapa ada alat pemadam api di rumah dia? Yang kecil ke, yang besar ke? Oh, tiada. Oh, ada. Si Wafi ada. Okey, good. Selalunya kalau macam di rumah, orang sediakan yang kecil saja, bukan yang macam di sekolah tu. Kalau yang di sekolah tu, dia besar punya alat pemadam api dia. Okey. Siapa yang pakai nama Serini Fred ni? Tutup mic kamu. Bising. Okey. Alright. Itu alat pemadam api. Ini langkah-langkah untuk menggunakan alat pemadam api. Pertama kita kena tarik dia punya pin picu dulu. Dia ada pin ya. Pin ni untuk dia lock. Tujuan pin tu supaya kita kalau orang tertekan, tertarik, tertekan benda tu dia tidak tersembur. Okey. Di sekolah pun sama. Di sekolah ada alat pemadam api. Di setiap biasa di luar kelas akan ada alat pemadam api. Selalunya kalau tempat-tempat anu ni dia akan ada alat pemadam api. Okey. Bising kawan kau tu, cikgu remove dulu dia sekejap supaya dia boleh masuk balik. Cikgu boleh remove kalau cikgu bising mengganggu kawan-kawan kau belajar, cikgu akan remove kau daripada anu tu. Supaya tidak mengganggu cikgu masa cikgu menerang. Okey. So pertama step dia mesti kita buka pin tu. Kalau kau tidak buka pin tu kau tidak boleh pakai. Yang kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Kenapa mesti ikut arah angin? Kalau kau lawan arah angin, kau sembur, kau pula yang akan tersembur balik alat pemadam api tu. Sebab dia akan keluarkan asap macam warna putih, kau kena balik lah kalau kau lawan arah angin. Okey. Seterusnya, langkah yang ketiga, okey, tekan dia punya ruas. Ruas tu maksudnya pemegang dia. Layakan muncung ke kiri dan ke kanan. Gerak dia kiri dan ke kanan untuk memastikan kawasan yang terbakar itu ataupun kawasan yang kita mau padamkan tu kena dengan betul. Alright, boleh ya? Okey. Okey, dan ini pasal amalan keselamatan ini pun sudah sebenarnya. Kau sudah jawab soalan ni minggu lepas. Cuma cikgu tunjukkan saja sepintas lalu tentang amalan keselamatan di bengkel, susun aturnya dan kebersihan, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey. Ini macam biasalah, bukan di bengkel RBT saja, di semua tempat yang kita masuk, di rumah kah, di bilik kita kah, di sekolah kah, kawasan-kawasan bilik khas kah, sebaiknya sentiasa berada dalam susur atur dan bersih. Yang kedua, simpan di tempat yang sepatutnya lah. Contoh macam di rumah, kain kau lipat, simpan di tempat yang betul, jangan campur. Jangan pula di situ kain, di situ stoken kau, di situ juga semuanya kau letak. Berbau lah nanti. Yang kain yang sudah cuci, belum cuci, campur satu kali pun berbau lah nanti. Okey, so pastikan sama. Kalau kau sudah biasa ada rutin yang betul di rumah, tertib, lipat kain, bangun tidur, kemas katil, sudah baju yang sudah pakai letak di tempat yang sepatutnya, jangan campur. Lepas tu sudah kain bersih, kain kotor cuci, lepas tu jemur, lipat, simpan di tempat yang betul. Kalau kau masuk bengkel pun, kau akan ada tertib begitu. Sebelum masuk bengkel, letak beg di luar, lepas tu tunggu arahan cikgu. Selepas tu sudah pakai peralatan, simpan di tempat yang betul. Itu normal. Okey, so sama juga. So itu adalah rutin yang kita perlu terapkan. Ini contoh penyelenggaraan alatan, salah satu dia kaedah dia. Macam biasa, kita bersihkan, kalau gunting bersihkan, kalau sudah kotor, ini biasa, tidak ada masalah. Sama juga. Ini kalau di makmal komputer pakai, ataupun kalau ada komputer di rumah sendiri, bersihkan keyboard tu. Jangan sampai sudah berkulat-kulat sana, bersemut-semut, baru kau bersihkan. Okey? Alright. Okey, settle lah sampai sana. Ini punca dan kesannya, ini kau boleh baca sendiri nanti. Okey, cikgu tidak mau panjangkan habis ke situ. Alright. Okey, so ini last kali yang mau cikgu terangkan. Yang paling akhir sekali ini kau boleh baca sendiri ya. Apa amalan keselamatan, apa dia punya punca dan apa dia punya kesan. Contoh, masuk bengkel tanpa kebenaran guru, apa kesannya? Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang lalu laluan. Yang ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Apa dia punya kesan dia? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Dan yang terakhir, menggunakan bahan tanpa berhemah. Berhemah ni maksudnya gunakan membazir. Akan berlaku pembaziran. Dan ini adalah apa yang berlaku jika kau tidak buat benda tu. Contoh ni, kau boleh tengok apa yang berlaku kalau
kawan-kawan kau buat begini, ini benda-benda yang sepatutnya tidak berlaku dalam bengkel lah. Bukan saja di bengkel, di rumah pun kau tidak boleh buat benda-benda begini. Yang benda-benda membahayakan. Boleh-boleh? Alright. Okay, dan ini yang terakhir sekali. Ini last. Okay, so kau punya latihan hari ini. Okay, cikgu mau. Latihan dia, muka surat 13. Cikgu mau buat soalan 1 ni. Soalan 2, 3, 4. Okay, dan 5. Tulis dalam buku tu, tulis. Boleh? Jelas? Okay, jelas? Type di sana kalau jelas arahan cikgu. Type di chat sana, jelas? Okay, latihan kita. Latihan untuk kamu punya kerja rumah daripada hari ini sampai hari Ahad juga. 5 hari. Jawab soalan 1 sampai 5. Maksudnya 1 hari boleh buat 1 soalan. Sikit sajalah. Tiada masalah. Kalau buat 1 kali pun tiada masalah. Okey, jawapannya ni, semua soalan 1 daripada 5 ni, kebanyakannya jawapannya kau boleh rujuk di bahagian bab 1 yang kita sudah belajar dan kita sudah bincang. Boleh senaraikan peraturan keselamatan diri, alatan, bahan dan bengkel. Apakah masuk simbol-simbol tanda keselamatan? Ini senang saja. Yang ketiga, jika berlaku kecemasan berada di dalam bengkel, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Yang keempat, cadangan langkah untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Cadangkan langkah. Ini kena fikir sendiri ya. Tiada jawapannya di sana. Kau kena boleh beri idea. Yang terakhir, mengapakah terdapat pelbagai bentuk tanda keselamatan. Ini pun kau kena fikir sendiri. Soalan 4 dan 5. Jelas ha? Boleh? Alright. Okey, kalau jelas pasal itu, kita ada baki 15 minit lagi. Okey, cikgu mau bagi 1 latihan khas untuk yang ikut quizzes hari ini. Siapa yang mau kita buat aktiviti? Siapa yang mau jawab aktiviti quizzes? Angkat tangan. Sebelum kita ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Alright. Okay. Kita akan buat hari ini ada berapa orang? 35. Kita buat lelaki lawan perempuan kah? Siap lihat berapa ramai. Okay, ada 35 orang. Okay, cikgu cek dulu. Kita tengok mana yang sesuai. Okay, untuk tajuk yang kita belajar hari ini. Kita akan buat pertandingan. Hari itu kita sudah pernah buat aktiviti berkumpulan kan? Pernah kan kita buat aktiviti berkumpulan? Okey, hari ini kita cikgu mau buat 2 kumpulan saja, tapi cikgu tak pasti dia boleh shuffle ke ikut lelaki perempuan. Kalau dapat buat lelaki perempuan, kita mau lawan lelaki dan perempuan. Tapi kalau dia tidak dapat, kita buat random lah. Tapi kita buat dalam kumpulan juga. Nah, untuk aktiviti berkumpulan ni, kau tidak boleh masuk kalau kau sudah mula. Kalau cikgu sudah mulakan quizzes tu, kau tak boleh join sudah. So pastikan kau masuk selepas cikgu bagi link nanti di chat tu, kau terus masuk. Tunggu sekejap, cikgu set up dulu. Okay, sambil-sambil tu kalau ada benda mau tanya boleh type di chat sana. Kalau ada benda mau tanya boleh type di chat. Okay, ready? Okay. Cikgu bagi paparan dulu. Okay, kita akan buat dalam kumpulan lah. Ada 35, tolak cikgu 34. Jadi kita buat. Okay, cikgu bertanya berapa kumpulan kita boleh buat? 2 kumpulan cukup? 3, 4?
Kamu tengok dulu berapa yang sesuai. Berapa kumpulan? Okey, 5 kumpulan. Okey, saya cakap 5 kumpulan. 2. Okey, si adik minta 2. Kita undi dulu berapa ramai. Okey, 5. Okey, 5. Wafiq, okey, 5. 5. Okey, ramai pun jadi 2, 5. Okey, so cikgu ambil yang majoriti 5 kumpulan. So, kita buat 5 kumpulan. Okey, ready ah. Sekejap lagi cikgu akan bagi link di sana. Kita akan buat 5 kumpulan. Okey, sediakan buku teks kau untuk ya, okey. So, cikgu akan postkan link dia di sana. Di chat. Okey, semua boleh masuk di chat. Masukkan nama betul lah. Nama betul dan kelas. Siapa yang first time ikut ni, ini adalah activity quizzes secara live. Live ni maksudnya kita buat secara betul-betul live. Kau boleh tengok kau punya markah terus. Kau boleh bermain bersama kawan kau, belajar sambil bermain. Okey, tidak dapat masuk. Yang lain? Kawan-kawan kau yang lain dapat masuk. Cuba balik. Sepatutnya kau boleh masuk tu. Siapa yang tidak dapat masuk tu, maksudnya mungkin talian internet kau tidak stabil apa, it's okay, tidak ada masalah. Yang dapat masuk. Yang patutnya dapat masuk. So, kau boleh tengok kawan-kawan kau di sana tu. Si Nur Zahra sudah masuk, Adriana sudah. Okey, sepatutnya ada 24 orang baru. Sepatutnya tolak cikgu. Patutnya ada 33 orang semua dalam sana. Dah dapat. Klik link tu terus dapat masuk tu. Terus kalau kau klik link tu terus dia akan minta kau tulis nama. Okey, nama. Terus masukkan nama kelas sekali lah. Supaya senang cikgu tahu. Okey. Tu kawan kau dapat masuk. Majoriti dapat masuk tu. Kalau ada nama kau keluar di dashboard ni, maksudnya kau sudah masuk tu. Dia ada 5 kumpulan, Soaring Penguins, Tiny Whales, British Bunny, Grumpy Monkeys dan juga Royal Reds. Cikgu akan shuffle balik nama kumpulan tu sebelum kita mula. 29 orang sudah. Come on. Cepat sikit. So, kalau cikgu sudah mula untuk quizzes aktiviti berkumpulan ni, kalau sudah mula kau tidak boleh masuk lagi ya. Kau dapat tengok saja. Melainkan aktiviti individu, kalau kau tak keluar kau boleh masuk. Ini kalau kau tak keluar kau tidak boleh masuk semula. Sebab kita buat dalam kumpulan. Alright. Okay, ready? Yang lain ready? Sediakan buku teks kau, boleh rujuk dalam buku teks. Soalan-soalan dia tidak banyak, ada 10 soalan sahaja. Okay. Okay, ready? Okay, ready. Kalau ready, bagi tahu sana. Kalau ready, ada berapa sudah? 33 sudah. Okey, cukup sudah orang cikgu rasa. 34. Okey, ready. Semua sudah ready. Okey, kita mulakan cikgu shuffle dulu supaya adil. Okey, ini kumpulan kau yang baru. Alright. Okey, ready. Boleh rujuk buku teks. Buat betul-betul lah. Sebab kalau kau betul, kau akan menyumbang markah kepada kau punya kumpulan. Kalau kau jawab dengan salah, kau pun akan sumbang markah yang mengalahkan kumpulan kau. Okay, jawab betul-betul. Tengok soalan ni, baca betul-betul. Tidak banyak tu, ada 10 soalan saja. Tengok soalan betul-betul. Rujuk buku teks. Kalau ada benda yang kau tidak tahu, rujuk buku teks. Semua soalan ni ada dalam buku teks jawapan dia. Kalau betul, markah kumpulan kau akan bertambah. Kalau salah, markah kumpulan kau pun akan jadi rendah. So, pastikan kau jawab betul-betul. Tidak banyak tu, 10 soalan saja. Dia ada muzik tapi cikgu tutup sebab bising. Dia ada muzik sebenarnya. Jawab betul-betul. Baca soalan betul-betul, rujuk buku teks. Mana yang kau tidak tahu, rujuk buku teks.
Oke, Grumpy Monkeys lagi masih leading nomor 1. Makin banyak kau betul, makin tinggi kau punya markah kumpulan. Oke, 10 menit cukup bagi sebab 10 soalan saja. Oke, British Bunnies masih nomor pertama. Kedua, Soaring Penguins. Ketiga, kumpulan Grumpy Monkeys. Keempat, Royal Reds. Kelima, Tiny Whales. Rujuk buku teks, ha? Cikgu akan tahu, setiap daripada kamu berapa markah dia, setiap orang. Oke, kalau kau hantam pun cikgu boleh tahu. Maksudnya kau menyumbang kepada tiada markah kumpulan lah. Kalau kau buat dengan betul, kau menyumbang markah yang bagus untuk kumpulan. Tidak ada masalah ya Rika. Nanti cikgu akan papar lihat markah kamu. Kamu boleh nampak nanti markah individu kamu. Oke, tidak ada masalah. Siapa yang kau telepon tidak ada masalah. Oke, cikgu bagi masa lagi. Ada lebih kurang 2 menit lagi. Cikgu bagi masa 2 menit lagi. Sebab kita ada pelancaran buku hari ini. Lepas ni kau akan masuk kepada link YouTube di grup kelas kau. Ada pelancaran jam 10 ni, ada pelancaran untuk nilam baca buku peringkat sekolah. Kau boleh masuk sana untuk tengok. Cuma bukan meet dia bukan meet. Kau masuk YouTube cuma dia buat secara live. Okey, kau boleh tengok di sana pelancaran. Ada pendaftarannya nanti, ada linknya akan kau boleh masuk dan ada borang pendaftarannya. Bagi nanti mak ayah kau untuk daftarkan ataupun kau pun boleh daftar untuk kehadiran. Okey. Tidak ada masalah. Okey. 1 minit lagi. Yang belum habiskan ada 1 minit lagi. 1 minit cikgu akan tutup endkan quiz ni. Cikgu mau tengok keputusan keseluruhan untuk aktiviti hari ini. Ini ada hanya quizzes ni untuk hari ini cikgu hanya buat untuk yang ikut meet saja. Cikgu tidak akan bagi ulangan soalan ni di grup. Kerja rumah kau hari ini untuk RBT adalah muka surat berapa tadi? Okey, siapkan muka surat 13 tu soalan 1 hingga 5. Itu saja kerja rumah. Faham? Ini hanya untuk aktiviti yang ikut untuk kelas meet hari ini saja. Okey. Okey, habis masa sudah. Okey, so cikgu tamatkan. Cikgu nampak ada yang belum siap. Okey, so cikgu tamatkan. Kita tengok pemenang dia.
Okey, tempat ketiga kumpulan Soaring Penguins, tempat kedua kumpulan British Bunnies, tempat pertama kumpulan Grumpy Monkeys. Okey, tahniah kepada semua ahli kumpulan yang terlibat. Tempat keempat, kelima pun tahniah juga, sebab dapat juga nombor kan. So, semuanya ada nombor dia. Okey, tahniah kepada semua yang jawab dengan betul. Kita tengok siapa yang jawab dengan betul, siapa yang jawab menghantam. Tengok dulu. Yang hijau-hijau ni maksudnya semua dia jawab dengan betul lah. Ada berapa orang yang jawab dengan betul semua? Muhammad Fadil betul semua, bagus. Nur Dania betul semua. Nur Syifa dia ada salah satu, soalan nombor 7. Okey. Arsyad soalan nombor 9 dia ada salah, yang lain dia betul, good. Amira soalan nombor 7 salah. Okey. So kita tengok yang ada gaya main hantam semua. Okey, kebanyakannya betul. Okey, semuanya jawab dengan bagus. Kecuali yang imbauan lah. Sama ada dia masuk 2 kali ni ataupun tak sempat terjawab tadi. Okey, kita tengok banyak soalan yang banyak salah. Soalan yang banyak salah, soalan nombor 7 dan soalan nombor 9. Okey, kita tengok soalan dia. Alright. Soalan nombor 7. Okey, elemen yang betul dah. So ini soalan ni kau kena rujuk di bahagian tajuk elemen. Okey, jawapannya teknologi ya. Terdapat dalam reka bentuk kecuali adalah elemen yang terdapat dalam reka bentuk kecuali teknologi. Sebab teknologi ni dah masuk bukan dalam topik reka bentuk Kau akan belajar teknologi ni tahun 5 atau tahun 6 sebenarnya juga. Teknologi maklumat TMK. Untuk tahun 4 ni kau hanya belajar RBT saja. Faham? Okey, reka bentuk saja. Dan untuk bahagian teknologi ni kau akan belajar untuk teknologi maklumat komunikasi di tahun. Siapa punya adik tu? Okey, last kali ini 3 jenis garisan yang digunakan dalam reka bentuk. Okey. Okey, jawapannya garisan tebal, garisan zigzag dan juga garisan berlalu. Garisan petak tidak ada. Itu jawapannya. Boleh ya? Entik. Okey. So ini yang terdapat dalam kecuali apa? Kecuali teknologi. Alright, okey. So tahniah kepada semua yang terlibat untuk kelas hari ini. Okey. So sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini kita buat review. Kita buat okey, apa yang kita belajar hari ini? Type di chat sana apa yang kita belajar hari ini. Okey, kita refresh balik. Apa yang kita belajar hari ini? Type di chat sana. Okey, Zahir buka mic. Apa yang kita belajar hari ini, Zahir? Okey, keselamatan. Okey, RBT. Kebanyakannya jawab RBT. Okey. Alright. Yang lain, okey, keselamatan, bagus. Okey, apa lagi kita belajar hari ini? Keselamatan. Okey, simbol keselamatan. Okey, bagus. Lagi? Alright. Janganlah jawab RBT. RBT ni memang buku teksnya RBT. Kau dah kenapa? Belajar RBT. Dah kenapa kau simbol RBT? Yang elemen yang kita belajar. Reka bentuk dan teknologi. Itu buku teks lah sayang. Reka bentuk teknologi. Okey, keselamatan, simbol keselamatan. Cara merawat luka. Betul. Terkena renjatan elektrik. Betul. Begitu. Barulah betul. Jangan jawab reka bentuk teknologi. Boy, senanglah kau. Bagi siapa. Apa belajar hari ini? Matematik. Apa yang macam matematiknya? Semua matematik. Padahal yang dia belajar menambah, menolak. Lagi? Kita belajar utamakan keselamatan. Okey, betul, utamakan keselamatan. Okey, kalau melecur, okey betul, langkah-langkah yang perlu diambil kalau melecur. Lagi? Terkena renjatan elektrik. Okey, betul. Alright. Okey. So, apa kerja rumah kita hari ini? Apa kerja rumah? Muka surat 13, ingat soalan 1 sehingga 5. Alright. Okey, kalau tiada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut kelas hari ini. Jam 10 ni kita ada pelancaran nilam. So, insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Okay, so pastikan siapkan kerja yang cikgu bagi. So, Assalamualaikum, terima kasih dan kita jumpa lagi. Alright, so cikgu stopkan rakaman dulu.